Assalamualaikum, apa khabar? Okey, memandangkan ramai yang tak berapa jelas tentang cara nak buat tugasan 2. Okey, tugasan 2 tu awak boleh buat dekat Canva ataupun dekat PowerPoint terus. Tak ada masalah sebenarnya kalau nak buat dekat PowerPoint terus. Sebabnya saya lebih suka pelajar buat dekat Canva sebab grafik dia best. Tapi kalau awak selesa dengan PowerPoint terus buat sebab in the endnya awak kena save sebagai PowerPoint dan masukkan link masa dekat PowerPoint. Tak boleh masuk link tu dekat Canva. Okey, so saya nak jelaskan cara macam mana nak buat tugasan 2. Jangan lupa subscribe channel saya. Okey. Okey, ni contoh yang proposal yang saya bawa dalam kelas tu. Okey. So dia ada 38 PC. Dia ada 38 slide. Tapi dalam kelas kita sekarang ni kita panggil dia sebagai papan cerita. So dia ada 38 PC lah. Okey, so ni dia punya slide lah dan so tajuk dia adalah mari belajar operasi tambah dan tolak. Okey, so ni adalah dia punya paparan skrin, papan cerita, paparan skrin, elemen media yang ada dalam dia punya slide. Okey, saya nak terangkan. Paparan skrin ni dia adalah mirror dia adalah mirror kepada awak punya slide. Paparan skrin ni. Paparan skrin sini apa yang ada dekat slide awak ni kat sini. Okey, so dia adalah mirror kepada dekat sini. Paparan skrin. Awak kena copy sebiji lah. Maksudnya kat sini dia kata ada teks, ada grafik, kemudian ada butang mula. Awak abaikan QR ni, abaikan. Okey. So, dekat elemen media, dia ada grafik, teks, butang, navigasi dan juga audio. So, ada berapa teks tadi? Ada satu sahaja kan teks dia kan. Mari belajar operasi tambah dan tolak. So, dekat teks letak T1 sama dengan mari belajar tambah dan tolak. Kalau kat sini kata ada jom belajar adik-adik. So dekat teks awak ni akan jadi T2 jom mari belajar adik-adik. Kena copy lah apa yang ada di dalam paparan skrin awak kat sini. Okey. Kemudian butang. Butang dengan navigasi. Dia adalah benda yang sama. So butang tadi dia kata mula. Okey, mula. So butang dia B1 sama dengan mula, navigasi B1 pergi kepada PC 2 yang ni. Dia akan pergi forward lah. Okey. Kemudian saya nak terangkan sikit. Button forward ni okey. So button forward, kalau dia forward dia akan pergi ke ikon ni. Simbol ni. Simbol lebih besar. Kalau link awak tu dia pergi kepada slide yang sebelumnya ataupun home, dia akan backward macam tu. Lebih kecil, simbol lebih kecil tu. Dia lambang dia macam tu. Okey. So navigasi ni dia menunjukkan hyperlink yang garis tu. Yang garis pergi kepada 3 cabang dan sebagainya tu. Kemudian audio. Audio ni dia tengoklah biasanya pelajar akan buat dia sebagai audio latar belakang dan juga suara cikgu. So dia akan ada biasa S1 dan juga S2. Kemudian saya nak ceritakan sikit, nak terangkan sikit mengenai paparan skrin. Paparan skrin ni dia adalah mirror kepada awak punya slide sini. Okey. So awak kena wakilkan kat mana teks tu kepada bentuk ni. Bentuk ni awak boleh pilih mana-mana. Saya tak kisah. Yang ni contoh saja. Okey, jangan salah faham. Kena pilih bentuk ni saja. Tak boleh madam dah cakap bentuk ni. No, dia depend pada kumpulan. Katakan teks satu ni awak nak buat teks tu dia dalam bentuk bulat. Sebab kalau kat sini katakan mari belajar ni ada satu teks. So dekat paparan skrin ada satu bulat. Macam tu. Kalau kat sini ada 2 teks, so dia akan jadi 2 bulat. Kalau ada 3 teks, dia akan jadi 3 bulatan yang berada dalam paparan skrin. Dia akan jadi T1, T2, T3. So depend pada awak lah macam mana awak nak buat bentuk dia. Untuk wakilkan dia sebagai audio, sebagai teks, sebagai butang, navigasi dan sebagainya tu. Butang dan navigasi dia simbol yang sama kat sini juga. Jangan confuse. So
Kalau katakan dalam PC 1, awak gunakan teks tu sebagai bulat, PC 2, setiga, 4, 5 dan seterusnya tu, mesti gunakan bulat untuk teks. Supaya senang saya rujuk. Untuk kemudahan saya. Supaya bila saya tengok, saya senang faham. Bulat ni merujuk kepada teks. Cloud ni untuk audio dan sebagainya. Okey, kreativiti masing-masing. Okey, saya nak tambah sikit lagi. Kalau awak perasan dalam buku saya, dia ada 6 semua elemen. Dalam yang pelajar ni punya, ada 5 sahaja. Animation tu tak ada dalam ni. Sebab dalam dia punya slide ni tak ada animation. Animasi tu tak ada. So, dia tak masukkan dalam elemen media dia. So, elemen media ni dia boleh berubah mengikut kreativiti grup masing-masing. Okey, tu adalah bahagian kreativiti. Okey, semoga anda jelas dengan penerangan saya. Sekian.